A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 188. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 87 kan? Satu ayat je. Pengajaran ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Maksudnya, mereka bertanya engkau tentang kiamat. Bilakah berlakunya? Katalah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang waktu kiamat adalah di sisi Tuhanku. Ia tidak akan menzahirkannya tentang waktunya. Tidak ada yang boleh menzahirkan tentang waktu kiamat melainkan Dia. Telah berat apa yang di langit dan di bumi, dan kiamat tidak akan datang melainkan dengan secara mengejut. Mereka bertanya juga engkau seolah engkau adalah sangat mengetahui tentang kiamat. Katalah, sesungguhnya ilmunya adalah di sisi Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Pengajarannya, pertama, tidak ada sesiapa pun yang mengetahui tentang waktu kiamat melainkan Allah sahaja. Yang kedua, antara hikmah terbesar Allah menyembunyikan waktu kiamat ialah supaya manusia sentiasa bersedia dan berlomba dengan amalan yang terbaik sebelum datangnya saat kematian yang merupakan kiamat kecil. Yang ketiga,
Waktu kiamat adalah rahsia Allah, tetapi Allah tetap memberitahu tanda-tanda hampirnya kiamat sebagai peringatan kepada manusia yang lalai agar mereka kembali kepada Allah sebelum datangnya ajal. Yang keempat, tugas utama manusia bukan mengetahui waktu kiamat, tetapi membuat persiapan untuk kiamat. Sesiapa persiapannya dan amalannya terbaik, maka bahagialah dia di akhirat. Dan sesiapa yang persiapannya tidak baik, maka celakalah dia di akhirat. Yang kelima, hari dan saat yang paling genting bagi manusia ialah saat kematian. Tetapi hari itulah yang kebanyakan manusia lalai daripadanya, disebabkan tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara, sehingga melupakan kehidupan yang kekal abadi. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat 188 kaitan dengan ayat lepas. Ayat yang lepas Allah memberitahu tentang bagaimana orang-orang musyrikin selalu bertanya tentang Nabi Muhammad, tentang hari kiamat. Dan soalan mereka bukan untuk mendapat jawapan, tetapi sebagai menyejek ataupun perli, menyindir. Dan Allah minta kepada Nabi supaya menjawab kepada orang musyrikin, waktu kiamat adalah benda yang gaib. Tidak ada sesiapa yang mengetahui perkara gaib, termasuklah hari kiamat. Jadi ayat hari ini Allah memberitahu lebih umum tentang perkara gaib. Yang Nabi Muhammad ni bukan setakat tidak tahu tarikh kiamat, waktu kiamat, tapi apa saja benda gaib Nabi tidak tahu. Jadi kalau seorang Nabi tidak mengetahui perkara gaib, orang yang selain pada Nabi lebih-lebih lagi tidak mengetahuinya. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katalah,
Katakanlah wahai Muhammad, Allah perintah pada Nabi supaya bagi tahu. Bagi tahu pada siapa ni? Kepada orang musyrikin. Nabi sebagai pendakwah, bila pendakwah mesti ada mad'u. Mad'u iaitu orang yang didakwah. Didakwah mesti ada dua pihak. Tak boleh sorang-sorang bercakap sorang-sorang. Dan Nabi bercakap direct kepada orang musyrikin. Allah kata, qul, bagi tahu wahai Muhammad, la amliku, aku amliku tidak berkuasa ke tidak memiliki. Daripada malaka. Malaka fi'il madhi. Kalau mudhari' yamliku. Kalau dia malaka, dia telah memiliki. Fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' yamliku, dia sedang memiliki. Kalau aku, ia ni tukar kepada amliku. Kalau saya kata dia sembah, kan? Dia sedang menyembah, ya'budu. Kalau aku sedang menyembah, a'budu. La a'budu ma ta'budun. Jadi kalau yamliku, dia memiliki. Kalau amliku, aku memiliki ni. Aku. Jadi malaka yamliku dah jadi bahasa Melayu. Rumah ini milik saya. Itu bahasa Arab tu. Baiti milki. Rumahku milikku. Okey, aku tidak memiliki. Linafsi, bagi ataupun untuk nafsi, diriku. Naf'an, manfaat, ataupun apa-apa kebaikan. Wala dharran, dan tidak juga dharran lawan dia naf'an, mudarat. Apa-apa mudarat. Bahasa Arab bila nakirah, naf'an ni nakirah, tidak ada alif lam. Sebab tu tanwin, kan? Naf'an. Bila naf'an nakirah, makna dia apa? Umum. Jadi terjemah tepat pada apa-apa manfaat. Bukan dua manfaat, bukan tiga, semua. Dan apa-apa mudarat. Illa, kecuali Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Okey. Sekarang apa yang Allah nak bagi tahu? Apa yang Allah nak bagi tahu? Pertama, Allah nak bezakan antara manusia dengan Tuhan. Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah manusia. Jadi kalau Allah Tuhan sebagai pencipta dan dia berhak disembah. Dan dia mengetahui segala-galanya. Yang ghaib, yang zahir. Tapi Nabi Muhammad manusia. Manusia tak boleh disembah. Dan manusia tidak mengetahui benda yang ghaib. Itu perbezaan. Sebab itu kalau orang ada yang melampau kepada Nabi Muhammad, salah. Kalau melampau kepada Nabi Muhammad pun salah. Kalau melampau pada orang biasa, lagi salah. Nabi kata, la tatruni kama ataratil yahudu wan nasara. Jangan kamu fanatik pada aku sebagaimana Nasrani dan Yahudi fanatik pada nabi mereka.
Nasrani fanatik pada Nabi Isa sampai tahap dia anggap Nabi Isa Tuhan. Jangan. Walaupun Nabi Muhammad lebih daripada Nabi Isa, tapi dia adalah Nabi dan dia adalah manusia. Okey. Jadi bab benda ghaib Nabi tak tahu. Yang kedua, Nabi tidak memiliki manfaat. Mana Nabi tak boleh nak bagi kebaikan pada dirinya sendiri. Allah boleh tak buat apa-apa kebaikan? Boleh. Tapi Nabi boleh tak nak bagi kebaikan pada dirinya sendiri? Tak boleh. Melainkan illa masya Allah. Melainkan Allah kehendaki Nabi dapatlah kebaikan. Begitu juga Nabi tak boleh memudaratkan dirinya, melainkan dengan izin Allah. Li nafsi. Tengok bahasa Arab Al-Quran. Untuk diri aku. Kalau untuk diri aku pun aku tak boleh nak pastikan aku boleh buat apa-apa kebaikan, melainkan dengan izin Allah. Dan untuk diri aku juga aku tak boleh nak pastikan aku boleh elak segala mudarat. Itu untuk diri aku. Kalau untuk orang, lagilah. Sebab tu amat salah, bahkan boleh membawa kepada syirik. Siapa yang pergi berdoa di kubur Nabi. Bila dia berdoa di kubur Nabi, ini cerita kubur Nabi, bukan cerita ulama, kubur ulama. Bila dia berdoa di kubur Nabi, apa maksudnya? Dia harapkan kebaikan daripada Nabi. Dia harap Nabi boleh buat sesuatu. Betul kan? Kalau dia yakin Nabi tak boleh buat sesuatu, kenapa pergi ke kubur? Betul? Terus kepada Allah. Bila kamu pergi kepada kubur, seolah kamu rasa Nabi boleh memakbulkan doa ataupun memberi syafaat. Tak. Nabi kata, li nafsi, untuk diri aku pun aku tak boleh. Apatah lagi untuk kamu. Dan Nabi cakap ni masa hidup ke masa mati? Masa hidup pun untuk aku tak boleh. Masa aku mati? Logik kan? Logik. Ini Nabi. Kalau kubur ulama? Lagi tak boleh. Pelik kan? Dia pelik tapi benar. Ini ayat ni cukup jelas. Orang macam Nabi, masa hidup, apatah lagi masa mati, tak boleh memberi apa-apa kebaikan, melainkan dengan izin Allah. Okey, kemudian Allah perintah Nabi cakap lagi, walau kuntu, dan jikalau kuntu apa dah? Kuntu adalah aku. Ada dalam satu ayat yang merupakan doa yang kita mungkin selalu baca. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Nuh ke doa Nabi Hud? Nabi Yunus. Wala kuntu, jikalau adalah aku, a'lamu, mengetahui perkara ghaib. Perkara ghaib. Apa makna perkara ghaib? Ghaib dalam bahasa Arab, kalau ghaba, ghaibun, ghaba, ghaibun, Muhammadun ghaibun, Muhammad ghaib. Lawan dia Muhammad hadirun, Muhammad ada. Saya tanya, Muhammad hadirun? La. Muhammad ghaibun, mana tak ada. Jadi ghaibun benda yang tak nampak. Dan ghaib ni ada dua jenis. Al-ghaib ada dua. Satu al-mutlaq, satu al-nisbi. Al-mutlaq, al-nisbi. Ghaib ada dua jenis. Pertama, ghaib yang mutlak, iaitu
Semua orang tak tahu kecuali Allah. Pasal hari kiamat, pasal azab kubur, pasal syurga neraka, pasal dosa pahala, pasal malaikat, benda-benda gaib tu Allah saja yang tahu. Nabi Muhammad pun tak tahu. Itu dipanggil gaib mutlak. Yang kedua, gaib nisbi. Gaib nisbi apa dah? Sebahagian orang tahu, sebahagian yang lain tak tahu. Contoh, apa ni? Kita tahu tak apa yang berlaku di Kuala Lumpur sekarang? Tapi orang tempat tu tahu tak? Itu dipanggil gaib nisbi. Orang tahu tak kita kan sekarang duduk sedang belajar? Orang di Somalia tak tahu. Tapi kita tahu. Itu dipanggil gaib nisbi. Okey. Nabi kata, jikalau aku mengetahui benda gaib, lastaksartu, pasti. Pasal Arab kalau tu kat belakang ni biasanya aku pasti aku perbanyakkan daripada kasir. Perbanyakkan minal khair, dari khair ni kebaikan. Kebaikan apa ni? Jumhur mufassiri, majoriti ahli tafsir mengatakan khair ialah harta, al-mal. Banyak ayat lain kan, wa innahu lihubbil khairi la syadid, lihubbil khair. Dan dia manusia ni bila cinta khair, iaitu harta, la syadid, sangat melampau. In taraka khaira al-wasiyah, sekiranya mereka meninggalkan harta. Jadi banyak ayat Quran kalau sebut khairah bermaksud harta. Itu pendapat majoriti ulama ataupun ahli tafsir. Tapi ada ahli tafsir juga mengatakan khair ini merangkumi semua sekali, bukan harta. Harta, anak, apa-apa saja kebaikan, amal soleh termasuk. Jadi Allah suruh Nabi cakap pada orang musyrikin dan kepada kita semua, kalau aku tahu benda gaib, apa aku dapat? Kalau aku tahu benda gaib, apa kebaikannya? Aku akan perbanyakkan kebaikan. Macam mana tu? Macam mana? Contoh, kalau kita tahu beli tanah kat sini, kita tahu benda gaib kan, sekarang harga dia 100,000. Tapi kita tahu benda gaib, lepas 10 tahun pasti naik 500,000 juta. Kita beli tak? Dan banyak lagi, kereta ke, rumah ke, kita akan beli sebab apa? Kita tahu benda gaib dan kita akan dapat kebaikan dan kita akan jadi kaya. Betul kan? Kalau kita tahu kahwin dengan orang tu boleh jadi kaya, kita kahwin tak? Tapi kadang-kadang kahwin orang kaya jadi pingkrap. Sebab apa? Sebab kita tahu benda gaib. Kalau Nabi tahu kebaikan, Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun, berapa ramai yang masuk Islam? Lebih kurang 200 orang. Tapi bila Nabi pergi ke Madinah, berapa hari dah bertambah. Bahkan ketika Nabi buka kota Mekah, yadkhuluna fi dinillahi, berbondong-bondong masuk Islam. Jadi kalau Nabi tahu benda gaib, logiknya apa? Nabi terus pergi ke Madinah. Jangan buang masa di Mekah. Betul? Dan sambungannya, wa ma massani, dan tidak akan menimpaku as-su', keburukan. Kalau Nabi tahu benda gaib, satu, Nabi akan dapat kebaikan yang banyak, ataupun Nabi tak akan ditimpa keburukan. Contoh,
Masa Nabi nak pergi ke Taif, kalau Nabi tahu dia akan ditolak, dia akan dibaling dengan batu, Nabi pergi tak? Tak pergilah. Jadi Nabi selamat daripada dibaling batu. Kalau Nabi tahu, benda gaib. Begitu juga ketika Nabi pergi berperang dalam peperangan Uhud. Cedera tak Nabi? Patah gigi. Sebab apa? Sebab Nabi tak tahu. Kalau Nabi tahu, Nabi tak pergi. Buat apa nak pergi benda yang Nabi tahu dia akan cedera dan patah gigi. Ketika Nabi pada tahun 6 Hijrah, Nabi bersama rombongan pergi buat umrah ke Mekah, kan? Tahu kan? Kemudian Nabi berjaya tak buat umrah tahun tu? Tak berjaya, kan? Bila tu digagalkan oleh orang musyrikin? Di awal perjalanan di Madinah ataupun dekat nak sampai kat Mekah dah? Dekat nak sampai kat Mekah, kan? Sehingga bila tak boleh buat umrah, Nabi suruh sahabat tahallul. Sahabat ada sebahagian tak dengar cakap. Sebab apa? Fras. Berjalan jauh ni bukan naik flight, naik unta, dan ada yang berjalan kaki bergilir hampir sebulan. Betul-betul sampai dekat nak sampai Mekah, nak masuk Mekah dah, dalam keadaan pakai ihram, tiba-tiba diberitahu tak boleh, dan dihalang oleh siapa? Orang musyrikin. Jadi sebahagian sahabat kecewa, sehingga Nabi pun kecewa sebab sahabat tak dengar cakap. Kalau Nabi tahu benda gaib, pergi tu akhirnya tak boleh masuk Mekah, Nabi pergi tak? Kenapa nak buang masa? Baik berdakwah di Madinah. Ini antara contoh. Kalau Nabi tahu benda gaib, banyak kebaikan Nabi buat dan banyak kejahatan Nabi dapat elakkan. Okey. Cuba buka surah ni, surah Luqman ayat 34. Okey. Ada satu hadis Nabi kata 5 benda yang gaib yang tidak ada sesiapa yang tahu kecuali Allah. Bukan Allah tahu benda 5 gaib saja, tapi benda yang paling asas. Allah tahu semua benda gaib, tapi 5 ni adalah benda yang paling asas yang sangat-sangat membezakan antara manusia dengan Allah. Cuba terjemah. Innallah, sesungguhnya Allah, indahu, di sisinya, ilmu sa'ah, tentang satu yang membezakan antara Tuhan dengan manusia ialah tentang waktu kiamat. Yang kedua, wa yunazzilul ghais, Allah menurunkan hujan. Mana Allah tahu hujan turun di mana, berapa lama, renyai-renyai ke, lebat ke, banjir ke, Allah tahu. Manusia tahu tak hujan akan turun di mana, pukul berapa, dan pukul berapa berhenti, hujan lebat ke, renyai ke, di kawasan Bukit Jelutong saja ataupun semua sekali satu Selangor? Manusia tahu? Tak tahu. Yang manusia tahu apa dia? Ramalan. Ramalan kaji cuaca, hujan lebat di Bukit Jelutong, tapi 3 hari tak turun pun, sebab ramalan. Tapi Allah tahu tepat di mana akan turun, berapa banyak, berapa lama. Yang ketiga, Allah tahu apa yang dalam rahim, dalam kandungan. Kita tahu tak apa dalam kandungan tu? Tapi dengan sekian kita tahu, kan, lagi ke perempuan. Jadi apa yang membezakan apa yang Allah tahu dengan kita tahu? Sebelum tu lagi. Sebelum scan pun Allah. Tapi lepas scan, adakah kita tahu sama dengan Allah tahu? Tak. Pertama kita tahu, pertama kita tahu belum tentu tepat, kan? Kadang-kadang seorang tengok-tengok keluar 3. Dan kita tahu mungkin tahu jantina. Tapi lebih pada tu, dia beranak kat mana, hospital ke, klinik ke, kita tak tahu, Allah tahu. Dan bila beranak mudah ke, operate ke, kita tak tahu. Bila beranak, bila dah membesar, sekolah kat mana, kita tak tahu. Masuk universiti, bidang apa, kita tak tahu.
Umur dia panjang mana kita tak tahu. Kahwin dengan anak siapa kita tak tahu. Dia kerja apa tak tahu. Dia pula dapat anak berapa, tapi Tuhan semua tahu. Tuhan tahu detail bila dia mati dan di mana dia akan mati. Okey. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada. Seseorang itu tidak tahu apa yang dia akan buat gadan. Gadan apa dah? Besok. Kita tahu tak apa nak buat besok? Tapi ada perancangan tak? Beza tak perancangan dengan tahu? Perancangan belum tentu berlaku. Kadang-kadang kita rancang besok nak pergi kedai mamak. Tengok kedai mamak tutup. Ada restoran baru. Kita makan kedai baru. Jadi apa sahaja yang akan berlaku besok, tak ada siapa yang tahu. Kita boleh merancang. Ini yang keempat. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang itu tidak tahu di ayyi ardin yang apa makna? Di mana. Dan sebenar juga bermaksud bila. Sebab dia tak tahu di bumi mana dia akan mati, juga bermaksud dia tak tahu bila dia mati. Sebab tempat tak tahu, mana waktu pun tak tahu. Ada seorang yang naik motor apa ni? Motor besar kan? Dia nak elakkan daripada motor yang melawat arus. Dia terpelanting dan jatuh daripada tempat tinggi kan? Dia tak tahu. Dia tu diberitahu dia adalah ahli Jumaat surau. Dia waktu zuhur mesti balik ke surau, solat kat surau. Dia kena tu sebelum zuhur. Sepatut dia balik ke surau dah solat zuhur. Dia tak tahu. Kalau dia tahu ada motor yang akan melawat arus dan dia terpelanting, dia pergi tak? Tak. Jadi ini 5 asas yang Allah saja tahu, manusia tak tahu. Jadi bila Allah saja tahu, apa kewajipan kita? Apa kewajipan kita? Kita serah pada Allah, tawakal. Dan bila berlaku kita, itu je tugas kita. Jangan duk korek. Ini kalau hujan ada masalah ni. Kalau burung terbang sebelah belakang ada ramalan, tak payah. Buang masa kan. Sekarang ramai tak yang mendakwa dia tahu benda gaib? Tahu benda gaib itu sebenarnya boleh menjadi syirik. Sebab dia mengambil hak Tuhan. Kamu ni ada 5 ekor jin. Ada 5 ekor jin. Jadi kalau nak buang, kosnya RM100 seekor. Kan? Itu boleh jadi syirik. Kita pun percaya. Jadi yang buat pun syirik, yang percaya pun syirik. Okey. Jadi kalau Allah perintah Nabi supaya menafikan, Nabi tak tahu benda gaib, kecuali Allah yang bagi tahu. Kecuali Allah yang bagi tahu. Habis apa tugas Nabi? Apa tugas Nabi? In ana, tidaklah aku kecuali nazirun, pemberi peringatan, wa basyirun, dan pemberi khabar. Basyirun, khabar gembira. Untuk siapa? Liqaumin, untuk kaum yang yu'minun. Ini fi'il apa ni? Mereka sentiasa beriman. Jadi iman ni tak boleh bermusim, kena sepanjang masa kena beriman. Okey. Jadi tugas Nabi apa dia? Cerita tentang nazir ni ialah cerita tentang dosa, cerita tentang azab Allah, cerita pasal neraka. Supaya apa? Manusia selamat di akhirat. Kalau kerja Nabi bagi tarikh kiamat, tapi orang buat dosa, ada faedah? Tak ada faedah.
Dan kerja Nabi juga ialah memberi berita gembira kepada orang beriman. Kalau kamu beriman, kamu salat, dapat syurga. Kalau kamu jaga akhlak yang baik, kamu mudah masuk syurga. Itu je. Pasal tarikh kiamat, itu bukan urusan Nabi. Maka begitu juga tugas ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Tugas ulama sama je, iaitu nazir dan bashir. Bukan duk cerita pasal benda-benda gaib. Bukan duk cerita pasal bomoh dan sebagainya. Sekarang ramai tak ustaz-ustaz yang dia mendakwa dia pengikut Nabi. Apa ni, pencinta Nabi. Tapi kerja Nabi yang sebenar iaitu sebagai pendakwah, dia tak buat. Dia ambil kerja lain. Apa dia? Duk buat ramalan. Kemudian duk cerita benda gaib. Kemudian jadi sumber pendapatannya. Ramai kan? Ramai. Jadi akhirnya yang jadi mangsa siapa? Orang ramai lah. Orang ramai sepatut dapat peringatan, sepatut dapat berita gembira, tak ada. Yang ada ialah kalau kamu tak buang penyakit ni, kamu akan ditimpa musibah. Dia bukan takut pada azab Allah, dia bukan takut pada buat dosa, tapi takut pada ramalan tok-tok guru tu. Cuba buka ni surah Al-Kahfi ayat 110. Boleh besar ke? Okey. Ayat ni hafal kan? Nak halau Dajjal 10 ayat terakhir. Cuba terjemah. Qul. Katakanlah wahai Muhammad, innama, sesungguhnya hanyalah ana bashar, Aku adalah manusia. Manusia yang macam mana? Mislukum, yang sama dengan kamu. Jadi aku ni walaupun Nabi, walaupun Rasulullah, aku tetap manusia sama dengan kamu. Apa maksud sama? Kalau kamu tidur, aku tidur. Kalau kamu penat, aku penat. Kalau kamu lapar, aku lapar. Kalau kamu marah, aku marah. Sama, tak ada beza. Apa yang membezakan apa dia? Yang membeza aku dengan kamu ialah yuha. Diwahyukan. Ini yang membezakan aku dengan umatku, iaitu diwahyukan kepadaku. Apa yang diwahyukan? Nabi tak kata diwahyukan kepadaku Al-Quran, tapi Nabi kata diwahyukan kepadaku annama, sesungguhnya ilahukum ilahun wahid. Sepatut dia kata apa? Yuha ilayya Al-Quran, kan? Tapi tak sebut Al-Quran, dia sebut apa dia? Ilahukum ilahun. Pengajarannya apa? Itu asas. Asas Quran. Sebenar wahyu-wahyu ataupun Al-Quran tu nak mengajak kepada satu dasar, iaitu hanya sembah Tuhan yang satu. Kalau kamu baca Quran tapi dalam masa sembah Allah, sembah juga yang lain, mana kamu belum faham Al-Quran. Quran hanya nak mengajak pada supaya mentauhidkan Allah dan hanya menyembahnya saja. Jangan ada syirik, jangan ada fanatik, jangan ada taksub kepada orang lain ataupun guru. Jadi inilah intipati utama Al-Quran. Selagi mana kamu tak betul-betul sembah Allah dan tidak mensyirikkannya, kamu sebenarnya belum menghayati Al-Quran. Bahkan lagi teruk apa dia? Dia guna Al-Quran bukan untuk sembah Allah, tapi untuk cari makan. Itu lagi parah. Jadi yang ni yang membezakan aku dengan kamu. Aku tak tahu benda gaib. Yang aku ada ialah wahyu. Jadi kalau kamu nak ikut sunnah aku, apa dia? Jadilah basyiran wa naziran, sampai ke wahyu ni. Mengajak manusia supaya hanya sembah Allah. Dan Allah kata faman kana yarju, siapa yang mengharap liqa'a rabbih, untuk bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihah, maka syaratnya siapa nak jumpa Allah di akhirat, syaratnya satu, beramal soleh. Satu, beramal soleh. Yang kedua, tidak mensyirikkan Allah
seseorang pun. Di sini juga ulama kata inilah syarat amalan diterima. Dua. Satu, amalan soleh. Bila sebut amalan soleh mesti yang selari dengan sunnah Nabi. Fattabi'uni. Allah perintah ikut Nabi. Ya Allah perintah itulah dikira amal soleh. Yang kedua, syarat kedua amalan diterima ikhlas. Di sini dia kata tidak syirik. Tidak syirik itu sebenarnya ialah ikhlas. Sebab tu surah Al-Ikhlas dinamakan ikhlas sebab apa? Ada tak perkataan ikhlas dalam surah Ikhlas? Habis kenapa? Apa? Surah Ikhlas ni sebenarnya cerita pasal apa? Qul huwallahu, Allah tu esa. Mengesakan Allah dan tidak mensyirikkannya, itulah ikhlas. Kalau kamu sembah Allah tapi ada unsur riak, kamu tak ikhlas. Ikhlas ialah hanya sembah Allah 100%. Termasuklah tidak mensyirikkan. Jadi daripada ayat ni, dua syarat ibadat diterima. Satu, amalan soleh yang selari dengan Nabi. Yang kedua, tidak mensyirikkan Allah, iaitu ikhlas. Okey. Cuba buka ni. Yang nak bagi huraian tafsir. Okey. Ini Syekh Al-Maraghi dah huraikan ayat in ana illa nazirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Tidaklah aku kecuali hanya sebagai nazir. Apa makna nazir? Macam mana tu? Nazir dalam masyarakat ialah i'lam, memberi tahu, ma'at takhwif, dan ada unsur yang menakutkan. Satu bagi tahu, yang kedua ada unsur menakutkan, baru dipanggil nazir. Kalau sekadar bagi tahu tapi tak ada unsur menakutkan, dia bukan inzar, dia bukan nazir. Contoh, kita cakap pada anak kita pergi solat, adakah itu inzar? Tak. Inzar apa dia? Kalau tak solat, masuk neraka. Sama juga basyir. Basyir ialah i'lam, memberitahu sesuatu, at-tabsyir, ada berita gembira. Pergi solat bukan basyir. Pergi solat, basyir ialah pergi solat, dan kalau kamu solat khusyuk, kamu akan menjadi orang berjaya. Itu basyir. Jadi kalau setakat cakap saja, tak ada unsur menakutkan, dia bukan inzar. Sebab itulah bila Nabi cakap aku adalah nazir hari pertama kepada orang musyrikin, terus tak orang musyrikin menentang? Pasal apa? Sebab Nabi bagi peringatan, ada benda yang menakutkan. Apa dah? Kalau kamu syirik pada Allah, kamu akan diazab di neraka. Yang azab di neraka orang musyrikin tak boleh terima. Sebab tu dia tentang. Tapi sekarang berapa ramai kita cakap tentang agama, orang tu rasa takut. Ataupun cakap berita gembira, orang tu rasa gembira. Berapa ramai? Berapa ramai? Nak tahu, cuba tengok CCTV masa kuliah maghrib di masjid. Keadaan orang kan, sama ada rasa takut, muka takut ataupun muka gembira, ataupun dua-dua tak. Ada muka apa? Sama ada tidur ataupun main handphone ataupun bersembang kan. Mana tidak ada nazir, tidak ada langsung unsur inzar. Kenapa? Kenapa? Kadang-kadang muka sama, perangai pun sama kan. Kuliah maghrib dia 5 tahun. Kenapa? Tak yakin? Tak ikhlas. Tak ada sebab lain. Tak yakin, tak ikhlas. Apa dia? Yang menyampai pun tak takut. Jangan bersangka buruk pada ustaz. Okey, nanti saya tunjuk jawapannya ada dalam ayat. Nanti saya tunjuk. Okey, kata Syekh Al-Maraghi rahimahullah, maksud ayat ni apa dah? Iaitu innahu la imtiaz li. Maksud dia, Nabi nak beritahu kepada umat dia,
La imtiaz, tidak ada keistimewaan bagiku. Aku tak ada apa-apa kelebihan. An jami'il bashar, dibanding dengan semua orang, aku tak ada kelebihan. Illa, kecuali bitabligh, dengan menyampaikan daripada Allah. Ini je kelebihan aku. Kelebihan aku dibanding dengan semua umatku ialah aku menyampaikan daripada Allah. Ada orang mendakwa dia cinta Rasul, dia sambut maulid Nabi, tapi dia tak sampai daripada Allah. Dia hanya sampaikan apa yang dia mimpi jumpa Rasulullah. Nabi tak suruh pun cerita pasal mimpi kan. Duduk kat Malaysia, jumpa Rasulullah. Pergi ke tahrim, tak jumpa Rasulullah. Sebab apa? Sebab di tahrim dah ramai keturunan Rasulullah. Okey? Membezakan aku dengan umatku ialah hanya menyampaikan dari Allah, bukan daripada nafsu aku, bukan daripada si fulan. Aku kelebihannya menyampaikan daripada Allah. Bil inzar, dengan unsur menakutkan. Wat tabsyir, dan unsur menggembirakan. Dua je. Dia sebenarnya nazir untuk siapa dan basyir untuk siapa? Basyir untuk orang beriman, nazir kufur. Ada dalil tak? Ada dalil. Dalilnya ada, dan surahnya pun kita biasa baca. Tapi mungkin sebab kita tak perasan, surah ni lalu kita baca. Kalau tak setiap hari pun hari Jumaat. Surah apa? Tak, Yasin malam Jumaat. Ini hari Jumaat. Surah Al-Kahfi. Cuba buka surah Al-Kahfi. Ayat 2, 3 ke? Ayat kedua. Okey. Qayyiman. Ayat pertama Allah cerita pasal Al-Quran kan. Alhamdulillahi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja kan. Allah cerita pasal Al-Quran. Kemudian Allah kata qayyiman, kita itu lurus. Untuk apa? Liyunzira, untuk memberi peringatan. Tentang apa? Ba'san syadida. Sebab tu saya kata peringatan mesti ada unsur menakutkan. Cerita pasal azab Allah. Min ladunhu, dan azab Allah tu daripada sisi Allah, bukan kita reka-reka. Kalau tak salah, mak dalam kubur kena seksa. Kalau anak tak salah, mak dalam kubur kena seksa. Itu yang menakutkan, bukan daripada sisi Allah, daripada kepala kamu. Azab tu mesti daripada sisi Allah, iaitu daripada Al-Quran. Dan yang kedua, wa yubashsyiral mu'minin, memberi khabar gembira kepada siapa? Orang beriman. Berita gembira kepada orang beriman. Tapi yang beriman yang mana? Allazina ya'maluna as-salihat, yang beramal soleh. Tak cukup beriman, mesti ada beramal, mesti ada amal soleh. Apa berita gembiranya? Anna lahum ajran hasana, bagi mereka ganjaran yang baik, iaitu syurga. Jadi yang peliknya pada manusia sentiasa bergembira dengan habuan dunia, kan? Walaupun nak dapat tu dah penat, dan bila dapat tak bertahan lama, betul? Dan tak puas pun, tapi tetap gembira. Bila Allah cerita pasal syurga dalam neraka, ramai yang tak bergembira. Kenapa? Sedangkan yang mencerita siapa? Allah. Dan bila Allah bercerita, pasti benar. Tak mungkin Allah mungkin janji. Dan nikmat dalam syurga kekal abadi, tak akan berakhir. Tapi kenapa tak gembira? Apa dia? Ghaib. Tapi yang kita masuk sekolah daripada tadika kan, kita nak kerja bila?
Ke masuk sekolah rendah terus dapat kerja? Habis sekolah rendah masuk menengah kan? Belum dapat lagi. Lepas tu masuk universiti. Lepas tu dapat CJ kan? Baru dapat. Kan raib benda tu. Berapa lama raib tu? Tapi percaya je. Tapi contoh nampak Ustaz. Contoh orang lain dapat. Ada tak orang yang buat macam tu tapi tak dapat? Ramai. Bahkan kadang-kadang sebab dia belajar tinggi tak dapat kerja yang terbaik. Yang tak belajar tinggi dapat kerja yang lagi baik. Ada je. Tapi kenapa manusia percaya? Bukan mesti dapat. Ada yang tak dapat. Apa jawapannya? Sebab kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebab hati mereka ada hijab, ada ran. Bila ada ran, ada hijab, ada dosa, Quran tak masuk, cerita akhirat tak masuk, cerita azab neraka tak masuk. Dan setiap hari dengan cerita pasal dunia. Kalau baik pun dunia, kalau musibah pun dunia. Jadi yang dia takut ialah musibah dunia. Yang dia tamak ialah nikmat dunia. Sebab dalam hatinya ada hijab, ada ran. Okey. Jadi berita gembira untuk siapa? Orang beriman. Tapi di sini berita yunzira, berita menakutkan, Allah tak sebut kepada siapa. Cuma Allah hanya sebut apa? Azab. Yang berita gembira Allah sebut satu, siapa yang diberi berita gembira, iaitu orang beriman. Yang kedua, apa berita gembira? Allah sebut dua-dua, iaitu, tapi ayat seterusnya Allah sebut berita menakutkan kepada siapa? Ayat keempat, wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada. Quran memberi peringatan kepada siapa? Orang yang menjadikan Allah ada anak. Jadi berita menakutkan semua kepada semua yang syirik, yang kufur, yang buat maksiat. Yang paling utama yang menuduh Allah ada anak. Boleh? Jadi ayat ni jelas berita gembira untuk orang beriman, berita menakutkan untuk orang yang kufur dan syirik pada Allah. Okey, balik pada tadi. Tak yang okey. Ini Syekh Al-Maraghi menghuraikan ayat. Tugas utama Nabi ialah Nazir wa Bashir. Jadi Nabi kata maksud ayat ni ialah tidak ada kelebihan aku dibanding dengan umatku, melainkan hanya dengan menyampaikan apa yang daripada Allah. Sama ada bil inzar ataupun tabsyir. Wa kullu minhuma, dan setiap daripadanya daripada inzar dan tabsyir, berita menakutkan dan berita gembira, yuwajjah, ditujukan kepada semua, ila jami'i ummati dakwah, wajib ditujukan kepada semua umat dakwah. Bila sebut umat dakwah, siapa ni? Semua, termasuk orang kafir. Sebab tu orang musyrikin Mekah, orang musyrikin di Madinah, semua sampai mesej ni, al-inzar. Kemudian wal ayat-ayat yang menunjukkan kewajipan Nabi hanya menyampaikan kasirah, banyak sangat. Antaranya litubashshira bihi, untuk engkau menggembirakan dengan Al-Quran itu siapa? Al-muttaqin. Wa tunzira bihi, dan supaya engkau memberi peringatan dengan Al-Quran kaum yang ludda, yang syirik, yang kufur. Begitu juga ayat ni, innama tunziral ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya kerja engkau hanya memberi peringatan kepada siapa? Kan tadi ayat tadi liqaumi yu'minun. Nabi ni Bashir dan Nazir kepada kaum yang, tapi adakah betul Nabi ni untuk orang beriman sahaja? Nabi untuk semua kan? Dalilnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Quran pun hudan linnas. Tapi kenapa ayat tadi liqaumi yu'minun? Engkau memberi peringatan kepada kaum yang beriman sahaja. Maksudnya engkau bagi peringatan pada semua, tapi akhirnya
yang betul-betul dapat manfaat ialah hanya orang beriman je. Contoh ayat ni. Engkau hanya memberi peringatan kepada siapa? Allazina, orang-orang yang yakhshawna rabbahum, yang takut pada Tuhan mereka dan mendirikan salat. Mana kalau diberi peringatan tak takut, tak terkesan, makna dia tak takut pada Allah dan dia tak solat. Cuba buka surah Qaf ayat 45. Okey, soalan saya tanya tadi, kenapa kebanyakan kelas-kelas agama, kuliah agama, kita tengok orang yang benar, orang yang mendengar tu tak ada rasa takut dan tak ada rasa gembira. Kadang-kadang bersembang kan? Jawapannya? Sebab apa? Ron? Itu satu sebab. Ini sebab yang lain. Allah kata apa? Kita ambil kat sini. Fazakir, maka berilah peringatan bil Quran. Siapa? Man yakhafu wa'id. Di sini ada dua sebab. Bila mad'u ataupun orang yang mendengar tak terkesan. Pertama, yang diberi peringatan buka Al-Quran. Kadang-kadang ayat-ayat biasa, ayat-ayat tok guru, lagi teruk apa dia? Mimpi. Jadi orang tak terkesan. Yang kedua, yang mendengar. Ini yang menyampai ni, dia tak sampai ke Al-Quran. Yang kedua, orang yang mendengar tak takut pada azab Allah sebab ada ran. Jadi yang masalah orang mengatakan Quran ni tak boleh disampaikan kepada masyarakat awam sebab level masyarakat awam tak sampai tahap. Betul kan? Sedangkan Allah kata apa ni? Fazakir. Allah sendiri perintah, berilah peringatan dengan Al-Quran. Kepada siapa? Kepada semua. Sebab tu kita tengok, kalau kita biasa duduk kuliah maghrib lah, setengah jam ke, 45 minit ke, berapa ayat yang disebut, berapa hadis yang disebut. Kadang-kadang apa yang disebut tu menimbulkan lagi perpecahan dan kadang-kadang menimbulkan kebencian kepada pihak yang lain. Okey. Habis lah. Sekarang Allah bagi tahu kekuasaan dia. Kenapa Allah saja tahu benda gaib dan Nabi Muhammad pun tak tahu? Sebabnya Allah Maha berkuasa dan antara kuasa Allah ialah huwallazi. Dia yang khalaqakum. Telah mencipta kamu min nafsin wahidah, dari nafsin wahidah pada satu jiwa. Apa maksud satu jiwa ni? Ya? Adam. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Dia yang mencipta kamu daripada satu jiwa. Apa yang Allah nak bagi tahu? Yalah, itu yang tersurat. Yang tersiratnya apa? Pertama, bila Allah beritahu dia cipta kamu, makna kamu tu makhluk. Kamu tu lemah, kamu dicipta. Dan bila Allah yang mencipta, makna Allah tu, maka dialah yang berhak disembah. Kenapa nak sembah benda yang tak boleh mencipta? Bahkan berhala tu pun kamu yang buat. Satu. Yang kedua, kehebatan Allah bukan setakat dia boleh mencipta, tapi Allah mencipta semua manusia daripada satu jiwa. Semua kita daripada Nabi Adam. Nabi Adam berasal daripada apa? Tanah. Kemudian Hawa pula daripada apa? Hawa daripada Adam. Allah cipta Adam daripada tanah. Allah cipta Hawa daripada Adam. Dan Allah cipta kita semua daripada air mani. Dia benda yang sama,
warna yang sama, tapi bila keluar berbagai-bagai rupa, berbagai-bagai bangsa, berbagai perangai, berbagai warna kulit, berbagai akhlak, tapi daripada air mani yang sama. Kehebatan Allah. Sebab tu bila tadabbur ayat ni dah, siapa yang waras dia tak akan sembah selain daripada Allah. Sebab tidak ada sifat yang mencipta melainkan hanya kepada Allah. Siapa yang waras. Kemudian waja'ala, dan dia menjadikan minha darinya zaujaha, zauj pasangannya. Okey, lepas Allah cipta Adam, Allah cipta manusia daripada Adam. Kemudian Allah kata dia menjadikan daripadanya. Nya tu balik pada apa? Daripada nafsin wahidah, daripada Adam pasangannya, iaitu cuba sebut sebutan yang betul pada dan ada sabdu Hawa. Orang Melayu sebut apa? Hawa. Bila sebut Hawa, dia macam ni, Hawa. Dua perkataan yang berbeza dan makna pun berbeza. Dan makna dia sangat jauh larinya. Kalau Hawa apa dia? Hawa nafsu. Kalau Hawa on daripada hayatun, kehidupan. Mana Allah cipta Hawa ni daripada kehidupan, iaitu daripada Adam yang hidup. Jadi siapa yang anak dia nama Hawa, tukar balik. Jadi kata Hawa. Ha pedas. Hawa. Ini yang betul. Kalau Hawa nafsu lah. Kalau buah nama Hawa, tambah satu lagi, nafsu. Hawa dingin. Hawa dingin. Okey, Allah menjadikan daripada Adam Hawa. Kehebatan Allah apa dia? Adam Allah jadikan daripada tanah. Hawa pula Allah jadikan daripada Adam. Mana ada yang Allah cipta manusia tanpa mak bapak, iaitu Adam. Ada yang Allah cipta manusia tanpa ibu, iaitu Hawa lah. Hawa dicipta daripada Adam tanpa ibu. Dan Allah cipta manusia tanpa bapa, iaitu Isa. Dan ada yang Allah cipta manusia dengan adanya mak bapak. Siapa? Kita semualah. Okey. Supaya apa ni? Subhanallah. Allah cipta Adam, Allah cipta manusia daripada Adam, dan Allah cipta daripada Adam pasangannya. Apa? Pasangan ni mana isteri lah. Apa hikmah terbesar? Isteri. Liyaskuna. Supaya dia, yaskuna ni sukun, sakinah. Supaya dia tenang. Ilaiha, kepadanya, kepada pasangannya. Kepadanya. Kenapa Allah jadikan daripada manusia tu pasangannya? Supaya tenang. Sebab tu Allah jadikan pasangan isteri tu daripada jenis yang sama, iaitu manusia kahwin dengan manusia, supaya tenang. Kalau suami isteri kita kucing, okey tak? Tenang tak? Betul tak? Kalau suami kita harimau, tenang tak? Tak. Sebab itulah mengaruk, orang mengatakan dia kahwin dengan jin, mengaruk. Sebab apa? Dia tak akan tenang. Siapa ada pengalaman kahwin dengan jin? Dia tak akan tenang. Kenapa? Asyik tak nampak je bini. Mana bini? Bunyi kat dapur masakan, tapi tengok dia jadi takut pula. Sebab tu Allah jadi pasangan daripada pasangan yang satu jenis, supaya dia tenang.
Jadi bila berkahwin dengan lain bunian ke apa ke, dia tak akan tenang. Waktu tengok beranak tak ada, hilang kan? Benda paling asas hikmah Allah jadikan suami isteri daripada jenis manusia, pertama supaya tenang. Yang tak tenang tu ada masalah lain lah kan. Mungkin suami dia jadi jin ke, perangai macam jin ke. Okey, falamma, maka tatkala taghasyaha. Ghasya ni tutup. Ghasyah, ghisyawah, tutup asalnya, tapi di sini maksud dia berjima. Allah tak guna bahasa jima. Ini bahasa dipanggil apa? Bahasa kiasan, supaya beralaslah. Allah tak guna perkataan falamma jama'aha. Sebut jima' tu macam lain sikit kan. Jadi bahasa kiasan taghasyaha. Maka dia terjemah apa tu? Dia tu Adam, taghasyaha, menggauli. Ada dua tafsiran di sini. Siapa ni yang menggauli? Ada pendapat mengata Adam menggauli Hawa. Ada pendapat kata start daripada sini dah habis cerita Adam. Ini cerita zuriat Adam. Siapa-siapa saja yang berkahwin, dia bersama, maka hasilnya apa? Hamalat. Dia mengandung. Siapa yang mengandung? Suami ke isteri? Mana tahu? Mana tahu isteri mengandung? Hamalat ada ta. Kalau perempuan hamalat. Kalau lelaki hamalah. Tapi tak adalah. Maka tatkala dia suami mendatanginya isteri, iaitu bergaul, yang mengandung isteri. Isteri mengandung apa? Hamlan, kandungan khafifah. Khafif apa benda? Yang ringan. Ada tak berkata khafif dalam tajwid? Bukan. Mak lazim musaqqal. Satu lagi. Mak lazim mukhaffaf. Mak lazim musaqqal berat. Kan? Mak lazim mukhaffaf. Mak lazim yang ringan. Mukhaffaf, khafif daripada mukhaffaf. Ataupun sebaliknya. Lepas suami mendatangi isteri, maka isteri mengandung. Mengandung apa ni? Khafifan, yang ringan. Apa maksud ringan ni? Daripada bulan pertama sampai 3-4 bulan, dia tak rasa apa-apa. Tak rasa sakit, tak rasa, kadang-kadang tak sedar kan. Tengok mengandung. Itu dia panggil mengandung khafifan. Betul kan? Betul kan? Saya nak mengesahkan. Bila dia mula rasa berat, rasa nak muntah, kadang-kadang sampai tak nak makan selipar kan. Pening kepala suami ya. Bila tu mula dia rasa berat? Bulan ke berapa? Apa dia? Berat perasaan. Yalah, kalau bulan pertama 2-3 perut memang tak berat tak? Oh, dah start dah? Start apa tu? Oh ya ke? Tapi Allah kata khafifan. Siapa yang betul ni? Pastilah yang Allah cakap betul. Mungkin itu kali pertama kot, tak ada pengalaman. Okey, famarrat. Apa makna famarrat? Berterusan. Lalu dia ni perempuan ada tak ni? Dia berterusan. Dengan apa ni? Kandungan yang ringan tu. Mana peringkat awal dia tak rasa lah. Tak rasa terbeban, tak rasa berat.
Falamma asqalat, maka lamma tatkala asqalat. Asqalat daripada saqil. Tadi khafif, sekarang saqil. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Falamma, maka tatkala dia, iaitu isteri, rasa berat. Bulan ke berapa ni? Kelima dan seterusnya. Masa-masa mutah-mutah bulan kelima kan? Mutah bulan pertama lagi. Minta maaf lah, saya tak ada pengalaman. Sebab saya bila tadabbur ni Allah kata khafif. Jadi saya faham yang peringkat awal tu okey je. Mungkin khafif tu maksud dia perut tak berat kot. Tapi ada sekarang budak-budak kan, kadang-kadang dia berzina, dia duduk dalam rumah mak dia tak sedar sampai anak dia beranak kan. Pelik kan? Jadi tak nampak ke perut? Budak umur, kadang-kadang umur berapa? Baru ni kes umur 15 tahun. Dia berzina dengan abang dia. 14 tahun berzina dengan abang, 15 tahun. Bukan sampai mengandung dah beranak dalam rumah. Mak bapak tak sedar ke? Tak tahulah. Itu mungkin khafif sampai beranak kot. Okey, maka tatkala dia rasa berat, ini perangai ni. Da'awallah. Kedua-dua. Masa mengandung seorang, masa berterusan mengandung seorang, dah rasa berat pun seorang. Tapi bila berdoa, da'awah. Dua. Mana tahu dua? Bukan dua, alif. Wow. Kalau dua, alif satu je. Contohlah, kataba. Dia telah menulis, seorang. Kalau dua orang, tambah alif je. Kataba. Kalau daraba, dia telah pukul, seorang. Kalau dua orang, tambah alif je. Alif itu menunjukkan dua. Sekarang da'awah, berapa ramai berdoa? Dua. Siapa? Kedua-dua berdoa kepada Allah. Siapa Allah? Rabbahuma, pencipta keduanya. Maknanya Allah beritahu kenapa berdoa kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah itu adalah Tuhan mereka, pencipta keduanya. Apa doanya? Lain apa dia? Pasti. In sekiranya ataitana, ataita, sekiranya engkau, iaitu yang mak bapak berdoa pada Allah, sekiranya engkau wahai Tuhan, ataitana, memberi kepada kami salihan. Salih di sini ada dua maksud. Pertama, salih dari segi fizikal. Ini pendapat majoriti ahli tafsir. Salih dari segi fizikal. Jadi mak bapak ni yang pertama dia nak apa? Salih dari segi fizikal. Ada mata, ada mulut, ada telinga, sempurna. Tapi Imam Tabari mengatakan salih di sini Allah tak sebut khusus pasal fizikal. Bila tak sebut, umum. Salih dari segi fizikal, salih dari segi akal, salih dari segi agama. Okey? Jadi ini Allah nak bagi tu penyakit ni. Bila kahwin, bila mengandung, dia berjanji. Manusia suka berjanji kan? Kalau engkau bagi anak aku tu soleh, baik, apa kau buat? Lanakunanna. Pasti kami, ini berapa taukid dia tegaskan? Satu lam, yang kedua nun. Pasti, sesungguhnya. Bila berjanji, hebat manusia. Pasti sesungguhnya kami akan menjadi minasyakirin, dari
orang-orang yang bersyukur. Betul kan? Ini bila berjanji ni? Masa belum dapat anak. Semua nak okey kan? Tapi lepas dapat anak apa jadi? Falamma. Wah, ayat ni kena habis ni sambungan. Maka tatkala atahuma, dia iaitu Allah memberi, mana Allah makbulkan keduanya salihan. Allah memberi apa yang mereka minta, iaitu anak yang soleh dari segi fizikalnya. Apa mak bapak buat? Ja'ala. Ni siapa ni? Ja'ala menjadikan siapa? Berapa orang? Mana tahu dua? Ada alif. Kalau seorang? Ja'ala macam tu. Kedua-duanya menjadi lahu, baginya, syuraka. Apa dia? Sekutu-sekutu. Fima, pada apa yang atahuma, apa yang telah dia, iaitu Allah, kurniakan. Keduanya. Fata'ala, maka Ta'ala maha tinggi, maha suci, maha suci Allah, amma dari apa yang mereka sekutukan. Apa maksud ayat ni? Allah nak bagi tu perangai manusia. Bila dah berkahwin, lepas tu bila bersama, bila dah mengandung, dia minta apa pada Allah? Bagilah anak yang soleh. Kalau dapat anak soleh, kami akan bersyukur. Kami akan jadi hamba engkau yang bersyukur. Tapi bila Allah kurniakan apa yang mereka minta, apa mereka buat pada anaknya? Mereka menjadikan bagi Allah sekutu. Pada apa? Pada anak tu. Anak tu akhirnya sama dengan hadis Nabi kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak dilahirkan dalam keadaan, cuba tunjuk hadis tu. Bukan. Hadis yang pendek. Apa bukan? Cuba tengok yang tadi sebelum ni. Bukan. Bukan. Jangan laju sangat. Bukan. Okey. Ini hadis sahih. Kullu, cuba tengok. Semua mauludin, anak yang dilahirkan, yuladu, dilahirkan alal fitrah, atas fitrah semula. Jadi apa maksud fitrah ni? Mana fitrah? Dia kenal Allah dan dia tahu benda yang salah ataupun benda yang betul. Mana kalau anak ni lahir kemudian dia biarkan membesar tanpa disentuh oleh sesiapa, dia akan mati dalam keadaan fitrah. Dia masuk syurga walaupun dia tak solat. Sebab apa? Sebab fitrah semula jadi, dia kata sembah berhala ni tak betul. Tapi dia tak solat sebab apa? Sebab tidak ada orang berdakwah padanya. Okey. Maka Nabi kata fa'abawahu, lalu dua ibu bapaknya lah yuhawwidanahu, menjadikan anak itu beragama Yahudi. Au yunassiranahu, ataupun menjadikan anaknya beragama Nasrani. Au yumajjisanihi, ataupun menjadikan kedua anaknya beragama
Majusi. Perawi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Ibn Hibban, hadis sahih. Apa maksud hadis ni? Nabi nak bagi tahu anak ni boleh rosak antara sebab utama siapa? Mak bapak. Bukan cikgu sekolah. Bukan cikgu sekolah. Bukan ustaz yang mengajar tadabbur tu, mak bapak. Sebab bila anak rosak, biasa mak bapak salahkan siapa? Guru. Guru tak pandai ajar ke apa. Di hantar sekolah tu pun anak dia memang tak pandai pun. Okey, soalan dia, adakah mak bapak boleh merosakkan anak? Boleh ke? Tak, mak bapak boleh tak merosakkan anak? Tak boleh, kecuali dengan izin Allah. Sebab itulah kalau anak rosak, adakah mak bapak disalahkan 100% ataupun anak yang disalahkan? Yalah, bila balik lah ni. Kalau dah balik tak ada apa. Kalau belum balik, bunuh orang pun tak apa. Jadi adakah mak bapak ada hak untuk merosakkan anak? Tak ada. Sebab hidayat di tangan Allah. Cuma mak bapak boleh mempengaruhi. Jadi dosa mak bapak dia tak mendidik, bukan memastikan ataupun menjadikan anak tu sesat, bukan. Hidayat di tangan Allah. Allah yang menyesatkan, Allah yang memberi hidayat. Cuma mak bapak ni mempengaruhi. Jadi biasanya anak-anak ikut kesan apa dia? Pendidikan mak bapak. Dia belajar di sekolah lain, tapi dia tengok di rumah, antara dia belajar di sekolah dengan dia tengok depan mata dia di rumah, yang mana dia ikut? Depan rumah lah. Okey. Jadi kaitan dengan ayat yang kita belajar tadi, Allah nak begitu perangai manusia. Sebelum melahirkan anak, dia nak anak dia jadi baik. Bawa pergi tahnik, nama anak pun tanya ustaz. Tapi bila dia besar, dia hantar sekolah mana? Nak hantar sekolah dia tanya ustaz tak? Tak. Anak dia nak ambil bidang apa, dia tanya ustaz tak? Tak. Bila dia cari ustaz balik? Bila anak dia degil lari daripada rumah, baru dia cari ustaz kan. Makna apa tu? Perangai manusia mula-mula suka berjanji, tapi bila dapat, dia didik anak ikut suka dia je, dah lupa pada Allah. Tadi janji nak bersyukur. Kalau betul dia berjanji dapat anak, dia nak bersyukur pada Allah, apa patut dia buat pada anak dia? Pertama sekali, dia bagi didikan agama, bagi tadabbur Al-Quran, bagi sunnah Nabi. Yang pertama sekali. Sebab manusia tanpa faham Al-Quran, tanpa ikut sunnah Nabi, mustahil dia akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Betul? Jadi kalau pergi mana-mana sekolah, susah nak cari anak yang faham Al-Quran dan faham sunnah. Jadi siapa yang menjadikan anak tak faham Quran dan sunnah? Siapa? Mak bapak lah. Mak bapak yang berjanji pada Allah tu. Okey? Bukan salah ibu mengandung. Betul. Tapi salah ibu dan bapa yang mendidik. Ibu mengandung tak salah. Okey, habis ya. Jadi pengajarannya apa di sini? Ayat ni. Allah nak beritahu, aku dah bagi apa yang kamu nak, tapi akhirnya kamu jadikan anakku lawan aku. Kamu jadikan anakku sekutu. Berapa ramai yang mensyirikkan Allah kerana anak. Betul? Hantar anak sekolah tapi tak hantar anak ke masjid. Hantar anak universiti tapi tak hantar anak ke belajar agama. Jadi seolah anak tu adalah nombor satu dalam hidup mak bapak. Yang penting anak-anak beres. Agama dia hancur, itu tak penting. Dia sebenarnya dah menjadikan dia sendiri dah mensyirikkan. Hidup kerana anak kan. Banyak masa, banyak duit dihabiskan untuk anak, tapi agama diabaikan. Okey, wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan sikit. Dia tanya kalau dulu je tak motivasi, lepas dia tengok tarawih dia baru motivasi. Macam mana? Dulu tak motivasi, sekarang tengok tadabbur dah termotivasi. Soalan pasal ayat apa semua baru dia rasa motivasi. Okeylah. Okeylah, kalau dulu tak rasa sebab tak ada orang tadabbur, sebab tak faham. Sekarang ada orang tadabbur dan dia faham, dia termotivasi. Okeylah. Yang tak okey, dulu dan kini selama-lama tak termotivasi.
Okey, ada soalan? Tak ada? Dia risau sama dia tu syirik ke tak. Yang lepas-lepas. Jangan menyesal yang lepas. Kadang-kadang kita menyesal dulu. Kenapa aku tak belajar tadabbur daripada awal? Jangan menyesal. Sebab menyesal tu pun boleh merosakkan akidah kita. Apa dia? Kita tak redha dengan apa yang Allah takdirkan. Kadang-kadang Allah nak bagi hidayah di penghujung kehidupan. Kadang-kadang Allah bagi hidayah di awal, tapi di hujung Allah tarik. Yang mana kita nak? Di hujung kehidupan. Innamal a'malu bil khawatim. Yang amalan dikira di hujung. Jangan menyesal apa yang lepas. Pastikan masa kamu nak mati, kamu beriman. Cukup. Ustaz, dia tanya ayat 188 dengan 189 ada kaitan ke? Ayat 188 dengan ayat 189. Okey. Ayat 188 cerita pasal Nabi tak tahu benda ghaib dan Nabi tidak boleh memberi apa-apa kebaikan ataupun tak boleh membawa apa-apa mudarat. Jadi Nabi tak perlu disembahlah. Nabi Isa pun tak boleh disembah. Sebab Nabi yang terbaik ialah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad, Nabi terbaik, tak ada kelebihan kecuali dia ada wahyu dan kerja dia menyampaikan. Maka kenapa kamu nak fanatik, nak sembah manusia, nak sembah patung, nak sembah kubur? Kan? Habis siapa yang kamu patut sembah? Ayat 189. Yang patut kamu sembah ialah yang khalaqakum, yang mencipta kamu. Daripada satu jiwa keluar berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai warna, berbagai-bagai jenis. Yang tu yang patut kamu sembah sebab dia mencipta. Yang selain daripada tu dicipta makhluk. Wallahu a'lam. Macam mana? Tak. Ada dua isu. Satu, berdoa di kubur Nabi kepada Nabi. Itu tak boleh. Kalau berdoa di raudah, bukan di kubur, kan? Raudah ni raudah lah. Yang kedua, kita berdoa di raudah kepada Allah, bukan kepada si mati. Jadi itu tak ada masalah. Yang salah ialah berdoa kepada si mati. Kan ada orang ramai sekarang berdoa kepada si mati. Dia pergi kubur, dia kata, wahai si fulan, tolonglah sampaikan doaku kepada Allah. Seolah yang mati tu ada kelebihan, ada kuasa untuk menyampaikan. Tak ada. Nabi pun tak ada. Yang selain daripada Nabi lagi tidak ada. Ustaz cakap dengan semati pun tak boleh kan? Dia tak ada anak ke, tak ada suami ke apa? Cakap lagi dengan orang hidup. Saya nak tanya, kita bercakap. Tak, kita bercakap dengan orang hidup, benda yang tak ada faedah. Okey ke tak? Tak okey. Dengan orang hidup, tak ada faedah pun tak okey. Ini cakap dengan orang mati, ada faedah tak? Cuba bagi tazkir kat kubur tu. Setengah jam. Orang kata apa? Yalah. Jadi jangan cakap pada orang mati. Sama juga baca Quran di kubur kan? Ada. Bila baca Quran di kubur, makna baca Quran ni sebenarnya untuk siapa? Hudan linnas. Hudan petunjuk untuk manusia yang hidup, bukan hudan lil mauta. Bila dah mati, fungsi Al-Quran pada? Fungsi Al-Quran, bila kita dah mati, Quran akan selamatkan kita dalam kubur. Tak boleh dibaca. Kalau kita baca masa hidup dan kita follow ajar Al-Quran, dalam kubur, fungsi Al-Quran selamatkan kita. Kita tak perlu baca, orang lain tak perlu baca. Anak-anak yang soleh baca Quran, pahala itu kali pada ibu bapa dan negara kan Ustaz?
Dia amalan ni semua, bukan baca Quran sajalah, semua amalan anak yang baik akan mak bapak akan dapat pahala. Bukan baca Quran sajalah. Anak-anak solat 5 waktu, mak bapak dapat pahala tak? Dapat. Anak-anak pergi haji, pergi umrah, sedekah, mak bapak dapat pahala? Dapat. Okey. Okey. Okey, baca Quran. Okey. Baca Quran untuk si mati tapi bukan mak ayah. Kan? Yalah, bukan mak ayah lah, tu adik-beradik. Bila pula adik-beradik jadi mak ayah? Okey. Kalau mazhab Syafi'i tak sampai. Dalilnya wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Tuhan kata tidak ada bagi manusia melainkan apa yang dia usaha. Dia usaha sendiri, dia dapat pahala. Kalau dia baca Quran untuk si mati yang bukan mak bapak, jadi si mati dapat tak pahala? Tak dapat dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab yang baca Quran orang lain, bukan amalan si mati. Faham tak? Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanbali, sampai kita baca Quran kepada orang Somalia yang mati, orang Islam Somalia yang mati, dalam mazhab Hanbali sampai. Sebab dia kias. Kalau sedekah kepada orang mati umum, walaupun bukan mak bapak, sampai. Kalau berdoa kepada orang mati walaupun bukan mak bapak, sampai. Maka kenapa baca Quran tak sampai? Itu mazhab Hanbali. Cuma beza amalan mazhab Hanbali yang kata sampai ni, baca Quran tu mestilah seorang-seorang, tak boleh baca ramai-ramai. Kita nak bagi pahala pada si mati, kenapa perlu kumpul ramai-ramai? Betul tak? Yang kedua, yang mana lebih ikhlas? Kita baca Quran seorang-seorang untuk jiran kita yang baru mati dan nak niat sedekah pahala. Dengan kita baca ramai-ramai, yang mana lebih ikhlas? Kalau betul kamu ikhlas nak bagi pahala kepada jiran kita yang baru meninggal, bangun malam-malam, baca Quran, dan jangan baca 3 kul, baca surah Baqarah, lagi banyak pahala. Ni kedekut, nak sedekah pada orang 3 kul. Fatihah, bacalah surah panjang-panjang. Jadi kalau nak ikut mazhab Hanbali, sampai walaupun pada bukan mak bapak. Tapi syaratnya jangan buat ramai-ramai, dan jangan buat bermusim, malam ke-3, malam ke-7, buatlah sentiasa. Okey. Dah cukup? InsyaAllah kita jumpa malam ni kelas bahasa Arab. Jadi harap-harap kelas bahasa Arab datang ramai macam ni. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنام